Kalau saya sebut kamu hari ini, kalau kamu berjalan ke Allah, coba bayangkan rumah kamu. Ini pada muasasah, nak balik rumah, berjalan ke Allah, jalan ke mana, lorong mana, sampai rumah kita. Balik mudahlah rumah kita. Pejam, masuk pintu rumah kita, atau kita tu, bilik kanan, bilik kiri, semua nampak semua. Pasal apa kita nampak? Sedangkan kita duduk di muasasah, tapi kita nampak rumah kita di sana. Macam hari ini Ustaz, duduk sini, Ustaz nampak dia ni kau Mekah Madinah, Ustaz nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulkahu man tasha' وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر إنك خير. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا يمسه إلا المطهرون. Dan ke sini saudara pengusaha majlis yang berusaha Ustaz Haniza dan seluruh pensyarah, anak-anak pelajar ibu yang dirahmati dan dirahmati Islam. Alhamdulillah, syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini memberi kesempatan untuk kita bersama-sama, utamanya sekali berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu tempat yang kita kata yang tersuci, yang terbersih, rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan duduk kita pertama sekali beriktikaf dapat pahala. Dan sebelum nak duduk sebagai tahiyatul masjid, sebagai menghormati rumah Allah dengan sembahyang yang 2 rakaat. Tak ada tempat lain, tak ada. Itulah perbandingan masjid dengan tempat-tempat lain. Anak-anak yang dirahmati dan kesusilaan, insya-Allah sedikit perkongsian yang cuba bantu kamu bila sampai masuk balik di video ni. Agak lama dulu, itu 2000, bahasanya 2001, 2002, 2 tahun pernah di video. Si awal dan sekarang masuk balik. InsyaAllah sedikit perkongsian dan rasa sayang kasih kepada kamu sebagai jil, sebagai generasi pelapis. Rasa tanggungjawab juga untuk bercakap dengan kamu dan harap-harap benda yang Ustaz Saran suruh ni menjadi satu ingatan kepada kamu, terutamanya madrasah yang secara khususnya Al-Quranul Karim. Yang kita mengaji agama, kita tak dapat pisah daripada Al-Quranul Karim. Mengajilah apabila agama itu sendiri, termasuk apa saja ilmu, mesti tak boleh pisah dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi. Inilah sumber rujukan pertama. Tak ada sumber rujukan yang lain melainkan Al-Quran dan hadis. Jadi bermula dengan Al-Quran ini, kita nak kena berkawan dengan dia, nak kena berdampingan dengan dia, kita nak kena kenal dengan dia. Nak kenal Quran, Nabi sebut Iqra'ul Quran
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah kamu Al-Quran, berdampinglah kamu dengan Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi peguam bela kamu pada hari kiamat. Syafi'un musyaffi', yang akan membela kita dan pasti pembelaan akan menang. Itu Quran. Syafi'un musyaffi', dia akan bela kita, dia akan jaga kita. Nabi sebut. Sebab itu dalam ilmu kita, ilmu yang akan jaga kita. Harta kita kena jaga dia. Ada kebun kita nak kena jaga bagi makan berbagai-bagai. Kereta ada kita nak kena jaga. Tetapi ilmu, sebenar-benar ilmu ialah ilmu yang jaga kita. Itulah Al-Quranul Karim. Sekira mana kita bersama dengan Al-Quran, kita berpegang dengan Al-Quran, selain itulah kita tidak akan berada di jalan yang sesat. Dan Allah pun sebut kepada kita dalam Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan jaga pelihara Al-Quran. Terbukti pada hari dah 1400 tahun dah berlalu. Quran yang kita baca itulah Quran di zaman Rasulullah. Itulah Quran di zaman sahabat. Dan itulah Quran di zaman ulama-ulama salaf dan khalaf. Sampai hari ini tidak ada satu huruf kalimah pun yang berbeza dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui firman Allah Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan jaga pelihara Al-Quran. Dengan diletakkan dengan beberapa takkid, inna huruf takkid, nahnu nazzalna dzikra takkid, waw takkid, inna yang kedua takkid lagi, lahu lahafizun itu merupakan takkid dan jumlah ayat sendiri menunjukkan takkid bahawa kami yang turun Quran, kami jaga Al-Quran. Terbukti hari ini. Jadi apa yang Ustaz nak bawa kepada kamu semua? Kalau kita bukti Quran dijaga pelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak untuk selamat sampai 1400 tahun, maka kita juga kena berdampingan dengan Al-Quran. Kita pegang Al-Quran, kita jaga Al-Quran, kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita. Dah terbukti. Yang Ustaz sebut ni bukan satu benda yang baru nak reka cipta. Dah terbukti Al-Quran dijaga pelihara. Dan nak menggambarkan juga orang yang pegang Al-Quran, yang bersama Al-Quran juga akan dijaga pelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang dirahmati Allah, mungkin kita hasrat ulama-ulama dahulu, perintis awal yang menumbuhkan muasasah Darul Ulum, nak jadikan Darul Ulum ini sebagai kilang. Kilang untuk melahirkan ulama, kilang untuk melahirkan da'i. Itu hasrat. Jadi sudah pastilah kalau kita senang pusat pengajian kita di dalam negara kita, dia tidak mewajibkan tentang hafazan Al-Quran itu sendiri. Tapi di sini kita rasa memang perlu. Sebab nak melahirkan ulama mesti kenal Quran, mesti pegang Al-Quran. Di situlah wasilah, itulah jalan untuk nak melahirkan ulama itu sendiri. Macam mana untuk kita kata kita pengajian Islam tetapi kita tidak memberi penekanan di sudut Al-Quran? Macam mana? Betul kan? Kita nak rujuk apa? Nak rujuk Bible kan? Apa rujukan kita? Tidak sepatutnya bagi pengajian Islam mengabaikan Al-Quran. Cara kita kata untuk tidak mengabaikan Al-Quran, salah satunya ialah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu adalah itu satu cara nak ikatkan diri kita. Kalau Al-Azhar, mungkin kita sampai 30 juzuk, mungkin kamu tak sampai. Tak sampai pun kita buka laluan. Kita buka maknanya satu permulaan. Lepas tu cari sendiri
usaha sendiri, ikhtiar sendiri. Tak ada siapa yang lahir di dunia ni celak-celak mata payah boleh baca Quran tu, tak ada. Tak ada. Yang semua boleh baca Quran, yang boleh hafal Quran sebab ada usaha dan ikhtiar dia sendiri, kesungguhan dia sendiri. Inilah yang perlu kita sedar balik. Bukan kita main mengaji sini sebab nak menuju baca. Bukan masuk kelas sebab takut kita gagal. Biasa nanti ustaz-ustaz tak tolong tadi. Tak betul. Kita main mengaji sebab kita nak buang sifat mazmumah yang ada pada kita, adalah sifat kejahilan, kebodohan yang ada pada kita. Kita nak isi dengan ilmu nur. Nur itulah pastilah Al-Quranul Karim. Dan digambarkan Al-Quranul Karim ini hudan lil muttaqin. Yang kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami ke jalan yang lurus, dan beri petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini akan dapat hanya orang yang berharapkan petunjuk hidayah Allah Ta'ala. Banyak orang baca Quran, kadang-kadang orang yang tetap Al-Quran, yang jual Al-Quran pun kadang-kadang tidak diberi hidayah. Dia kira nak untung. Dia kira nak untung, bukan dia nak mengharapkan hidayah Allah SWT, maka dia tak dapat. Kita tengok orang Arab sendiri, Allah turunkan, muliakan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Tetapi sebab orang Arab itu sendiri tak mahu Al-Quran, menyebabkan kita tengok hari ini macam mana mereka dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mereka ada izzahnya, ada kemuliaannya, tapi disebab mereka meninggalkan Quran, berkiblatkan kepada barat. Kita tengok apa yang berlaku di Asia Barat. Mereka dihina cerca oleh mana? Oleh Allah. Apabila Allah dihina cerca mereka, mereka dihina juga oleh manusia. Orang Mak Saleh tak hormat, Pak Arab tak hormat. Sebab apa? Sebab kehidupan mereka sudah tak ikut Al-Quran yang Karim. Cuma kita dimuliakan hari ini adalah kita hari ini orang Melayu sendiri. Kita rasa mulia. Dulu tuan yang kita dulu beragama Hindu, kebanyakan kita kata di Nusantara Melayu, dengan sebab besar sahabat, dan kita kata ulama-ulama daripada Hadramaut, daripada Pakistan dan sebagainya daripada India, yang main bawa Islam, bawa Al-Quran. Sebab tu kalau kamu tengok Quran lama dan Quran Majid itu kaedah yang dibuat oleh ulama-ulama daripada India dan Pakistan. Sebab apa? Mereka orang ajnabi macam kita juga, bukan orang Arab. Jadi untuk nak memudahkan baca Quran ini, dia tulis Quran ikut kaedah bahasa Arab, Quran Majid. Cuma hari ini mungkin dunia yang agak terbuka dengan hubungan yang lebih, kita kata lebih mudah hari ini. Itulah ada balik, timbul balik Quran resam Utsmani. Dua ni berbeza sikit. Quran Majid dia ikut kaedah tulisan Arab. Resam Utsmani dia ikut kaedah wahyu melalui Jibril alaihi salam. Jadi kalau Rasulullah apa tulis begini, huruf begini. Itu beza kedua-duanya. Yang pastinya yang terbaiknya kita menggunakan resam Utsmani, dan tak salah juga kita menggunakan resam Imla'i. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, sudah pastilah Al-Quran ini yang disebut dijaga pelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga ada syarat-syaratnya. Syaratnya, kaedah mudahnya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menanggung Al-Quran, tidaklah yang nak bawa Al-Quran itu, nak ambil Quran, malaikat dia kena suci. Daripada Allah turun kepada Jibril alaihi salam, yang sampai ke tahap tak makan minum. Jibril tak pernah buat dosa. Jibril yang bawa wahyu Al-Quran turun kepada Nabi SAW, sampai disebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada tutur kata bicara
yang terkeluar daripada mulut Nabi melainkan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nak apa? Nak apa kata bersih, suci. Bermula daripada Allah, turun kepada malaikat, turun kepada Rasulullah. Begitulah nak turun kepada kita sampai hari ini. Sudah pastilah perlu bersih. Sebab tu ulama-ulama menggaris pandukan bersih ini ialah kita kata dalam keadaan berwudu, dalam keadaan kita kata sucikan hati. Suci hati kita takut apa yang puasa, apa yang sebab nak habis muqarrah, tak suci hati. Tak suci. Kalau apa yang sangat nak habis muqarrah, aku dah cukup muqarrah dah. Quran tu akan meninggalkan kita. Ya, kita akan boleh puasa apa kita nak. Rugi tak? Sangat-sangat rugi. Bukan kita hafal buku cerita. Ini nak kena petik kepala. Sangat rugi kamu kalau kamu hafal Quran hanya untuk nak melepasi puasa, untuk habis muqarrah, sangat-sangat rugi. Dunia dan akhirat. Dunia kita kata boleh apa? Boleh dulu puasa, tapi la'anallah. Malaikat lah, Allah laknat, maka malaikat pun akan laknat. Ini takut. Sebab apa? Sebab kita selalu menyalahguna. Dan ada kita tengok yang ada kamu yang hafal Quran habis semua. Jaga Al-Quran. Allah pilih. Allah nak letakkan Quran, kalam Allah. Supaya kalam Allah kita boleh letak dalam lubuk hati kita. Tak rasa bangga. Kalam Allah boleh diletakkan dalam lubuk hati kita. Kita pergi sana sini pun ada. Ini satu kemuliaan. Satu kemuliaan. Tapi kita kena sedar kemuliaan yang Allah beri kepada kita. Kemudian Allah yang Allah kita kata Allah mengingatkan anugerah. Tapi kita sedar. Jadi balik pada tadi, dia nak tanggung Al-Quran, dia nak bawa Al-Quran mesti suci bersih. Suci pada zahir, suci pada batin. Dalam kata keikhlasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas minta bayang hajat. Lain kita usaha. Bayang hajat, berdoa pada Allah Taala sungguh-sungguh. Sebab apa? Supaya kita melayakkan diri kita. Ketika itu Allah maknanya apabila Allah pilih boleh berlaku. Mungkin Ustaz pernah contoh kepada kamu bagaimana seorang pelajar perempuan di Dubai sana. Dia ni biasa nakal buah, kita kata buah sosial. Satu hari dengar ceramah mencontohkan tentang kelebihan Quran dan sebagainya. Satu kesedaran dia, kurang dia lebih 9 bulan. Kurang diri 9 bulan hafal Al-Quran 30 juz. Perempuan ada haid nifas apa? Ada haid, tidak bulan ada haid. Yang ada depan ni tak ada haid. 9 bulan. Habis. Sebab apa? Tak tadi. Bertaubat, suci betul-betul, bersungguh-sungguh. Quran, kalam Allah. Apabila kita kata dia ada bakteri, hati yang bersih, ni Quran pun masuk. Cukup. Sebab tu benda yang pertama sekali, jangan ingat nak lulus puasa. Jangan ingat nak habis muqarrah. Tolong istighfar. Sila. Ingat, aku hafal Quran mengharapkan syafi'an musyafi'. Quran sebagai pembela kepada diri kita. Quran sebagai penyelamat kepada diri kita dan ahli keluarga kita.
Sebab Allah sebut qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Nak selamat ahli keluarga kita sudah pasti dah dengan Al-Quran. Nak selamat diri kita, ahli keluarga kita daripada api neraka sudah pasti dengan Al-Quran. Tak ada jalan. Tak ada jalan. Cuma lebih kepada Ustaz nak bagi gambaran persiapan kamu. Sebab ada tahu ada yang tak habis Al-Quran kau semua ni macam mana tak habis, pelik juga. Hak alim habis, Quran tak habis. Ada benda yang tak kena. Ada benda yang tak kena dalam kehidupan kita. Dan syaitan sah ni yang ikut setia dengan kamu ni siang malam. Ni syaitan paling sah hari ni. Syaitan yang kamu nampak, ada syaitan yang kita beriman asal ayat, syaitan tak nampak tapi ni bapak syaitan hari ni. Sebab itu contoh suka Ustaz Jawab mantan mufti Datuk Syekh Badaruddin, ketika ayahnya hantar pergi mengaji di pondok di Kelantan. Ayah dia tu guru tu Jamat, hantar di Tok Guru di Kelantan, Tok Guru juga. Pergi mula masuk di pondok, Tok Guru harapkan baca soalan. Tak ada utusan Melayu ke utusan Malaysia, tak ada. Tok Guru haramkan. Nak mengaji dia pun tak haram maknanya. Hak sahabat tak boleh baca, nak baca komik pun tak boleh baca. Apa saja. Apa dia baca mangga pula. Haramkan baca soalan. Teruk punya teruk. Tu dia punya dia contoh pengalaman dia teruk punya teruk tak baca soalan ni. Nak duduk mengaji macam mana? Nak balik, nak lari balik ke dah, takut tak apa. Duk juga mengaji. Duk mengaji. Mengaji siang malam sebenarnya sampai 10 tahun duk mengaji. Lama-lama baru faham dia. Faham lagu mana? Tok Guru ngajak kita fiqh. Tok Guru ngajak kita akidah. Tok Guru ngajak tafsir. Tok Guru ngajak hadis. Tok Guru ngajak ilmu alat nahwu sarah wa semua. Ada tak ilmu ni bohong tak? Hadis pernah bohong kan? Tafsir pernah bohong kan? Tak. Jadi Tok Guru ni nak masuk hak elok-elok dulu dalam kepala. Masuk hak benda elok-elok dalam kepala. Buang hak benda-benda mengarut tak sini. Baru faham. Ni hampa ni masuk macam-macam dah. Nak kena delete lagi. Memori pun hang lah. Nak kena overhaul balik. Tu punca. Tu punca. Jadi apabila kepala ni dah dimasuk hak benda-benda yang elok-elok tadi, hak lain nak masuk tu, ni masuk dia melanjut, tak boleh nak masuk. Apa? Jadi akhirnya faham. Dulu nak marah pada tu, tapi faham akhirnya. Terima kasih kepada tu yang didik asuh dengan cara baik. Sebab tu kadang-kadang dia anak-anak tahfiz dulu, sekolah-sekolah tahfiz, boleh dikatakan semua mengharapkan telefon. Boleh dikatakan semua mengharapkan telefon. Tu pun macam-macam, semua ni dalam berah pada. Tersini ni pun ada. Macam-macam. Nak pakai handphone juga. Tujuan buat apa tadi? Sebab ni syaitan, bapak syaitan yang tadi. Dia curi masa kita. Dia curi kerehatan kita. Kapal sedap tak sedap, buka-buka, cuy, tiba macam-macam. Apa nak? Tiba macam-macam. Hak pertama sekali, Astaghfirullahaladzim. Hak kedua, tak jadi Astaghfirullahaladzim. Tu kerja syaitan. Dalam apa iklan tepi jalan tu, tengok kali pertama tak balik, kedua, tiga, belah kali jadi jutawan. Produk dia telah kali jadi jutawan. Tu cara iklan. Syaitan juga iklan produk dia nak menyesatkan manusia.
nak memesongkan manusia, bekerja dengan siang malam dan ada kerjasama. Kerjasama mana? Syaitan yang tak nampak dengan syaitan yang nampak. Syaitan yang nampak ni adalah di kalangan manusia itu sendiri, yang sengaja dibubuh, diset, buat macam-macam dalam ni, fikir macam mana nak menyesatkan manusia, nak menyesatkan manusia. Ni perancangan musuh itu sendiri. Jadi balik pada tadi, sebab tu guru kami dulu disebut hafal Quran ni kena jadi macam Tok Sami. Kena jadi macam Tok Sami. Contoh dia tak apa bagus dah, tapi nak bagi mudah faham. Jadi macam Tok Sami, macam kehidupan Tok Sami dan semua kekurangan, duduk dalam keadaan macam mana. Tu Tok Sami hak sesat tu pun boleh istiqamah. Boleh. Kalau dia sesat, kita kata sesat, tapi tengok dia macam mana. Dia bawa identiti dia pergi mana apa nak, itulah istiqamah dia. Kita dah kata sesat, apa betul yang tak mana? Yang kata Nabi itu betul, Nabi mana yang apa ikut? Kata Quran itu betul, Quran mana yang apa ikut? Sebab hari ini kadang-kadang kita dalam beramal sunnah sendiri, kita rasa malu. Tok Sami yang sesat tak malu. Sing yang kita kata pakai sorban besar tu, pusing dunia, tak malu. Tapi kita sebagai orang Islam yang konon-konon nak mempertahankan sunnah Nabi sebagai da'i dan doa, apa yang kita bawa Islam? Apa yang kita tonjolkan Islam? Sebab Islam di Melaka dahulu bukan sebab ulama-ulama dulu banyak cakap. Dia bermain dengan akhlak yang ada pada mereka sebagai ahli perniagaan, yang beramal dengan ilmu, kita kata muamalah, ikut cara Islam. Berbeza dengan ilmu, dengan masyarakat lain, orang tertarik dengan Islam. Islam tu ada pada kehidupan. Inilah yang kita kena faham. Balik ke sini, kita bukan lagi. Tak apalah kadang-kadang seorang kata tak boleh pergi tempat lain main tadi. Tak apa, alhamdulillah Allah pilih kamu semua untuk mengaji sini. Allah pilih. Pergi mengajilah di mana pun. Jadi balik tadi, malu ke Tok Sami? Dia ada disiplin dia ada akhlak ni. Nak jadi pendeta Tok Sami. Begitulah kita lebih-lebih lagi kita dengan Al-Quran Al-Karim yang disebut la yamassuhu illa al-mutahharun. Disiplin itu kena penting. Jaga. Jangan kita jatuh ke martabat kita lebih pada Tok Sami. Malu. Ya. Apabila sebut tentang Al-Quran tadi, untuk nak menghafal tadi, dia sebenarnya ada beberapa waktu yang kita kena fikir. Waktu yang terbaik di antara Maghrib dan Isya. Dia tengok waktu dia. Dia nak apa? Ngantuk betul lah. Waktu boleh lah. Waktu untuk hafazan apa saja di antara Maghrib dan Isya. Kalau waktu Maghrib dia mengantuk, maknanya di sudut kesihatan memang tak ada. Kalau TV pun dia kata waktu perdana waktu tu. Jadi apabila sebut waktu Maghrib dan Isya, jadi sebelum masuk waktu Maghrib, maksudnya kita 10 minit, 15 minit kita dalam keadaan bersedia lah. Dalam keadaan pakaian kita, dalam keadaan berwuduk kita, begitu. Termasuk juga waktu yang terbaik, waktu di awal-awal pagi, sebelum subuh. Sebelum subuh. Ini di sudut waktu. Yang puan nak hafal bahasa supaya tak lebih. Asal tu untuk semak ulang balik saja. Kamu dah hafal tadi, semak ulang balik saja bahasa. Tapi waktu sebenar, waktu Maghrib. Jadi jaga di sini sebelum Maghrib tu, jaga itu. Sebab waktu tu hafal, dia masuk, dia payah keluar. Masuk payah keluar. Termasuk di awal pagi. Walaupun cabaran waktu ni ngantuk, termasuk lepas subuh.
Biasanya lepas subuh ni pukul 9, daripada subuh sampai pukul 9. Itu waktu yang terbaik untuk hafalan. Jagalah waktu tu, disiplinlah betul-betul waktu tu. Sebab tu dalam pembelajaran pun, pelajaran hak berat-berat orang letak hak awal. Pukul dia kata pukul 8, pukul 9, pukul 10 tu. Pukul 9 bawah tempat tu kena letak pelajaran hak berat-berat. Hak pukul 12 petang tu kena pelajaran ringan-ringan. Sebab otak dah betul lah. Dan balik kepada tadi, cara teknik hafal tadi. Kalau saya sebut kamu hari ni, kalau kamu pejam mata nila ni, cuba bayangkan rumah kamu, semua boleh bayang. Ni pada muasasah, nak balik rumah, pejam mata tengok jalan ke mana, lorong mana, sampai rumah kita. Paling mudahlah rumah kita. Pejam masuk pintu rumah kita, mata kita tenang. Bilik kanan, bilik kiri, semua nampak semua. Pasal apa kita nampak? Sedangkan kita duduk di muasasah ni, tapi kita nampak rumah kita di sana. Macam hari ni Ustaz, duduk sini, Ustaz nampak di Mekah. Mekah Madinah Ustaz nampak. Kedudukan Kaabah macam mana, kedudukan Masjid Nabawi macam mana. Pasal apa? Pasal tiada hari. Cuma Mekah tu pasal duduk pergi lagi. Rumah kamu pasal kamu tiada hari. Duduk dalam rumah, masuk bilik ni, keluar bilik ni, pergi dapur semua. Kau nampak habis. Ini mata. Kamu terhafal dengan sebab melihat tiada hari. Duduk tengok tiada hari. Sebab itulah Al-Quran ni, untuk kita Allah bagi nikmat boleh tengok mata. Tengok Al-Quran tiada hari. Tengok, baca. Kalau kamu boleh istiqamah sehari baca 3 juzuk saja, kamu akan terhafal Quran. Terhafal. Tambah lagi kalau baca sehari 10 juzuk, lagi cepat terhafal. Apa lagi? Pak Subi pergi ke Bangor. Dia kata saya tak hafal Quran, tapi sebab dia sehari sekali baca Quran. Tanyalah surah mana, ayat mana. Baca dia sambung, terhafal. Tengok tiap hari macam kita duduk di rumah kita. Tengok. Begitulah kita nak kenal dengan Al-Quran. Sebab tu saya jumpa seorang ulama di Masjid Nabawi, Ma'u Zamzam Al-Ansari nama dia. Ma'u Zamzam Al-Ansari. Masa jumpa tu umur 85 orang. Tengok apa ni? Dia ada ulang Muwatta. Kita kata umur 85 ulang apa? Nak periksa apa? Apa kita tu fikir nak periksa. Tapi dia rasa nak jadikan satu syafaat pada dia. Biar dia mati dalam keadaan satu hari dia hafal Muwatta, ulang. Satu hari dia ulang Alfiyah. Dia buat jadual di sini. Satu hari dia khatamkan Al-Quran. Yang boleh tak tahu tu, anak murid pergi ngaji jenis sa'an, an dengan dia. Rupanya dia ulama besar. Duk iktikaf di masjid. Ni dia. Kita fikir pun umur. Tapi khadam kepada ilmu. Khadam sungguh-sungguh. Bukan kerana nak bersama. Alfiah kembali, dia ulang apa-apa. Yalah, mungkin dia masuk dalam kubur tadi. Marah buka ditanya balik malaikat. Ma tu apa dia? Suruh ikhram balik pas semua. Kacau malaikat tu. Tapi nak apa kata begini? Khadam sungguh-sungguh. Bukan kita nak ada mukarrar kat sana. Ini telah bukti dengan kepala. Hari ini kita belajar hadis, belajar ilmu alat apa semua adalah untuk kita nak gunakan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk nak capai maqam takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan Quran itu sendiri adalah kalam Allah. Kalam Allah. Yang lebih-lebih lagi lah yang disebutkan sebagai syafi'un musyaffi' tadi. Dan Rasulullah bersebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kan Rasulullah yang bagi title. Jadi kita sendiri. Sebab tu macam zaman kamu belajar ni,
kena baca sehari 3 juzuk. Sehari 3 juzuk. Cuma dalam 3 juzuk dia nak bantu kamu. Hak 1 juzuk untuk muqarrar. Setiap hari jangan tinggal. Faham tak? Tahu kita kata 1 juzuk. Baca 3 juzuk. Esok baca lagi 3 juzuk, tapi 1, 2, 3. Esok hari kedua ambil juzuk 1, 4, 5. Nampak? Hak 1 jangan tinggal. Untuk tahu ni, kamu akan tak hafal. Tak tiba tak akan jadi masalah. Lepas tu, main hari ketiga 1. Lepas tu 6, 7. Begitu naik. Hak 1 tu jangan tinggal. Naik ke 2, juzuk kedua. Jangan tinggal. Kamu hafal tu, kalau kamu buat betul-betul saya kata ni, kamu nampak macam kamu balik rumah. Kamu akan nampak tulisan Al-Quran daripada atas sampai ke bawah. Kalimat, huruf dia. Tapi kena buat dia tu. Sebab tu Quran satu lagi, jangan tukar Al-Quran. Sebab tu Tok Wan kita, Pak kita, Mak Ayah kita baca Yasin 60 tahun, tak hafal Yasin. Pasal apa? Pasal tukar Yasin. Pergi masjid pakai masjid, pergi surau pakai surau. Ni kepala otak ni nak kena set lalu. Oh, kat tadi duk belah ni, duk bari ni, jadi tahu. Sebab tu Al-Quran jangan tukar Al-Quran. Sebab kita hafal ni macam kita scan masuk. Scan masuk. Jadi apabila kita bertukar sikit, ganggu memori kepala. Terganggu. Kalau macam anak-anak tahfiz dia tukar Quran daripada Kristal Ar-Rasmani pergi Quran Majid, dia sakit kepala ni. Dia akan sakit kepala. Sebab apa? Tukar tu. Ni dia nak kena set balik dalam kepala, nak kena pukul balik. Jadi jangan tukar Al-Quran. Seboleh-boleh, walaupun Quran itu cetakan yang sama pun jangan tukar. Seboleh-bolehnya guna Quran kita sendiri. Hak situlah yang Quran inilah kita baca di muasasah, Quran inilah kita baca di masjid, Quran inilah kita baca di rumah kita. Baru Quran. Jadi hamalatul Quran itu tangguh. Jadi biar kita tangguh Quran, bawa Quran mana pun tak apa. Satu kemuliaan. Jangan tukar Quran. Ini kena tengok di masjid. Tak, Quran mata dalam. Macam mana nak boleh? Adab tak ada. Adab dengan Quran pun tak ada. Kita seolah tak hormat dia. Tu sebab Tok Wan kita, Pak kita tak ingat. Sebab tu kan tak boleh lah. Tu disiplin. Ya, satu lagi. Dah baca kita kata, pastikan betul di sudut baris, di sudut sebutan. Sebab apa? Malam yujawwidul Quran fahuwa asim. Baca Quran tak ikut tajuk itu dosa. Baca elok. Jadi baca hukum tajwid tu pergi kena elok, dengung panjang. Mudah saja. Mudah dalam kaedah hari ni. Nun yang tidak berbaris dalam Quran bersama sekali, jumpalah di mana pun dengung. Nun yang tidak berbaris dalam Quran semua dengung. Kau jadi sepatnya roh dan lam saja. Hal lain semua dengung. Walaupun kamu tak ngaji tu fatwa Afa, kita kata Ibnu Jazari dan sebagainya, ingat kaedah. Nun yang tidak berbaris dalam Quran semuanya dengung kecuali sepatnya roh dan lam. Itu kaedah. Yang kedua, kamu jumpalah di mana-mana mim yang dalam Quran yang tidak berbaris, semuanya dengung. Sebab itu iklan dan infak syafawi. Mim yang tidak berbaris, jumpa di mana pun Quran, bacanya dengung. Ini kaedah ni, ingat petua ni, boleh dia katakan 80% kamu akan baca Quran betul, walaupun tak tahu hukum tajwid. Yang ketiga ni tentang tanda panjang. Mungkin di sana tanda panjang mat jaiz, mat wajib, mat lazim, 3 ni. Kamu mungkin pun tak boleh beza hak mana mat jaiz, hak mana mat wajib, hak mana mat lazim. Cuma tanda panjang waladhdallin, ada tanda panjang tu jumpa tu semua panjang. Ambil kaedah tu. Macam panjang semua. Untuk nak memudahkan. Lepas tu dah kita menguasai, tak apalah pengaji nak baik.
mak jahil macam mana, mak wajib macam mana, tapi untuk mudah. Tajwid yang paling mudah baca waladhdallin itu ada tanda panjang dia tu. Jumpalah mana dalam Quran sebuah Quran baca panjang semua. 4 ke 5 harakat. Walaupun mak lazim itu pun kena baca 6 harakat. Tapi untuk mudah, nak mudahkan kamu jumpa tanda panjang semua. Itu di sudut tanda panjang. Kalau boleh jaga tu 90% baca Quran betul. Cuma tentang tanda baris fatatin, kasratin dan dhammatin. Kalau fatatin yang dia tinggal tak sama, dia hebat sikit, dia panjang tak sama. Hak tu baik kasratin, jumpa di mana pun dalam Quran baca dengung, kecuali sepanjang rok dalam. Ada pun fatatin yang ditindak dia sama, panjang, ditindak sama-sama panjang. Kasratin tidak sama panjang, jumpa lah di mana Quran pun bacanya tak ada. Walaupun kamu buta tajwid, tapi ingat kaedah ni, insya-Allah. Cuma otomatis dia beza sikit. Otomatis dia buat macam 99 tu, hak tu jumpa di mana pun demu, kecuali panjang rok dalam juga. Dia tulis macam 99. Dia buat koma itu, buat koma macam tu. Hak tu jumpa di mana pun baca demu, kecuali sepanjang rok dalam. Sebab kita nak bila mana. Ada pun tomatin dia pusing macam apa, macam anak nyamuk tu. Kita tengok jentik-jentik dia pusing macam anak nyamuk tu. Jumpa di mana pun dalam Quran, ai suakan. Jumpa di mana Quran, baca tak ada. Ini kaedah tajwid yang paling mudah yang kamu baca Quran. Itu disebut tajwid. Yang kedua, untuk nak hafazan ni lebih baik cari kat tempat ini. Kod PDD. Tahu masuk ada kenal lah. Sebab lantunan. Kamu hafal tu, dia lantun. Kamu baca. Kena baca tak? Dia akan lantun. Dia ikut main kat kita balik. Main balik. Dia pi patah balik ke kita. Pi patah balik ke kita. Atau ingat. Pi patah balik kita. Pi patah balik kita. Baca. Satu muka surat 10 kali. Baca tak? Tapi dengan gangguan dia. Lagi tinggal tetap baca 10 kali, baca betul-betul. Dah habis 10 kali, baru mula menghafal. Hafal. Satu ayat yang pertama baca 33 kali. Ini cek bodoh atau mana pun boleh. Tapi kalau budak cerdik tak sampai 33 kali. Baca 33 kali. Ayat tu baca tengok Quran, pegang tasbih. Saya nak tengok kamu ni. Pegang tasbih, pinang baik jadi bodoh tak apa. 33 kali. Cukup 33 kali. Dia akan terhafal. Ayat yang kedua pula 33 kali. Baca dulu. Sebab Ustaz sebut ni. Bapak. Satu tahap. Orang gerak kamu tengah tidur. Baca ayat ni, dia akan terbaca. Tapi kena sabar sikit. Masa banyak. Hak perempuan tadi 9 bulan boleh hafal Quran. Anak belakang Ustaz sempat tak jadi menikah 6 bulan boleh ingat Quran. Tapi dia hafal dulu lah. Tempat pergi mengaji besar, dia muqarrar hafal dulu baca. Balik nak nikah, duk bercinta macam apa bercinta dia lah. Mai hari nak nikah kahwin tu, anak darah lalu. Dia berkenan ke mak hilang. Tumpang 2 ekor lembu. Boleh juga 2 ekor lembu buat kenduri arwah. Arwah lembu tu. Nikah tak boleh juga. Nak darah lagi. Orang kata gila. Dia duduk dalam bilik 6 bulan tak keluar. Ambil Quran. Pegang Quran. Baca Quran. Keluarga mampu banyak. Dia kata gila. Tapi dia gila dengan Quran. Lepas 6 bulan, dia hanya keluar main Quran. Keluar main Quran. Oh, balik. Tak sembang siapa duduk dalam bilik. Quran. Siang malam. Tidur dengan Quran. Tidur dengan Quran. Puasa. Orang kata gila. Yang Ustaz kata ingat tu pasal Ustaz sendiri semok. Ustaz duduk semok, sari sujud. Rupanya Allah nak bagi yang lebih baik. Baik mana? Dia boleh ingat Quran.
Yang kedua, dapat isteri. Hak tadi kerja kilang. Hak dia berkenan dalam orang. Hak ni anak tu imam yang ada kelulusan, dapat percuma. Dapat percuma. Quran, berkat Quran. Hak tu lelaki ni nak abang kata tak ada alasan. Tapi macam saya kata awal, jadi macam tu sami bohong je. Boleh ke? Satu ayat 3 kali, masuk ayat kedua 3 kali, 3 sampai Quran tu separuh, dia ada 15 baris dah hidup, gerak tu. Sampai setengah dah ingat, okey dia dah. Pilah tengok. Bisa kasih sah. Kurang 2 minit, 3 minit, main duduk balik. Duduk balik, sambung masa selepas. Sambung selepas tu habis. Habis. Apabila habis, jangan bagi ni. Cantumkan hak pertama dengan hak kedua. Dah habis tu, ulang 10 kali. Kita ulang dia 10 kali. Ni sebab nak bagi pahat betul ni. Macam apa? Macam tengok nampak di dinding. Dah ingat 10 kali, baru semak tak kawan. Itu cara. Agak-agak payah. Tak payah banget. Ini teknik. Tapi kena tinggal ni. Tutup handphone. Tapi tengah ada apa bunyi gerek. Ganggu kepala. Nampak gambaran ni? Saya tak timbul kata tak habis muqarrab. Bahkan sebab tu saya kata, kamu bukan habis muqarrab, kamu lebih muqarrab. Bukan 1 juzuk. Bahkan paling kurang setahun 3 juzuk, 4 juzuk. Boleh buat? Boleh. Dan Quran ni tak ada cuti sebenarnya. Hak baca 3 juzuk tadi ni, jangan cuti sampai ke lubang kubur. Dan kamu akan terhafal insya-Allah. Terhafal. Dan jangan takut imbang. Ish, kami tak ada nak kerja. Man arada dunya fa'alaihi bil Quran. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Quran. Wa man aradahuma fa'alaihi bil Quran. Memang terbukti. Anak-anak murid besar yang dah tamat hafalan, pergi ke Mesir balik, tak ada sampah penganggur. Bahkan hidup Allah bagi mewah pula. Ada seorang pendapatan sebulan 20k, 20,000 sebulan. Quran tu pergi di Mesir, jadi itu imam. Ni puluhan ribu orang Arab duduk belakang, orang Melayu jadi itu imam. Orang Melayu jadi itu imam berkat Quran. Senang kalau orang Melayu nak jadi itu imam orang Arab di Mesir. Orang tu Arab Mesir faham tak? Orang yang kita kata yang sangat mahir segi baca Quran dan satu dunia Arab Mesir. Kalau tengok kori-kori antara bangsa dunia murattab semua Arab Mesir. Ni Arab duduk belakang ni. Cuma Arab kita, dia kata sampai surah Yusuf jangan potong. Baca satu surah tu habis. Orang Melayu jadi itu imam. Arab bayang pernah kita jalan. Quran. Duduk lumpur dah. Itu Allah yang akan besar nikmat. Esok dia. Boleh? Ada lagi yang seorang tu dapat 15,000 sebulan. Mengajar Quran. Lepas tu tak payah bimbang. Tapi pegang Quran betul. Yakin dengan Quran. InsyaAllah. Rezeki. Tu tak cerah bini dapat cuma tak mau ni pun. Ini sungguh ni. Sungguh. Allah beri keberkatan dalam Quran. Dijaga Al-Quran, dalam jaga kamu urusan Allah, Allah akan jaga urusan kamu. Ihfazillah. Jaga. Nak jaga Allah Ta'ala, jaga Quran. Jaga Quran, berdampingan Quran, pegang Quran. Alim Allah kata di sini, Allah akan permudah kita. Allah akan beri keberkatan dalam hidup. Dan disitulah Allah akan beri kefahaman ilmu-ilmu lain. Anak-anak murid besar, apa Quran, ngaji subhanallah. Hak seorang tu lari jadi bicara UAE, ngaji dah jam 4. Ngaji dah jam 4. Lepas tu pergi masuk tahfiz sampai Quran, lari jadi bicara. Di Mesir, balik ke Islam. Tumpang kat TM ni.
pernah mengaji darjah 4. Pergi periksa KTM dapat 7A. 7A. Yang orang mengaji tingkatan 1 peringkat 5 tak boleh dapat 7A. Ini darjah 4. 7A. Lalu jadi berjalan. Oh, dia kata, aku dapat dunia akhirat. 7A, 5A biasa. Anak-anak murid Ustaz pernah pergi tempat ni untuk beli. Apa yang Quran? Tak pernah mengaji juga. Tak pernah mengaji. Dah jangan. Dah jangan. Ni ada seorang ni, dia jadi guru Ustaz. Dah jangan. Kaisar bahasa Inggeris dapat A+. A+.